Oh ya. Kenapa saya ada? Kau kena update. Ah, maknanya kau punya mahal lah weh. Amboi. Dah beli. Macam mana nak upload file Kena share screen tu. Share screen kan. Tu abang ada share screen. Oh ni share screen. Okay. Share screen ada tapi add people tak ada. Sama. Kena ni update. Mungkin lah, mungkin. Update sambil bayar lah. Amboi. Sekejap. Lepas ni WhatsApp pun boleh update ke lah. Boleh video call 8 orang. Sekarang berapa? 4 Sekarang 4. Sekarang dah boleh 8 lah. Sekarang dah boleh 8 Dah kena update lah, kena update tu. Update dah boleh 8 lah. Kalau macam tu usrah WhatsApp pun boleh. Kalau ikut bilangan kita hari ni cukup ni kalau WhatsApp. Nampak ke ni? Nampak skrin tak? Belum muncul. Tak muncul lagi. Tak muncul? Hantar punya screen on tak? Maksudnya hantar share tak hantar punya ni? Dah kena tekan share screen kan? Share screen. Hantar on kan hantar punya video tu? On tak video? Oh video ni? Ya. Orang kata kalau kita tak pakai video boleh jimat sikit data, betul lah? Tahu lah. Saya ni nak habiskan data 1 gig ni. Yelah, itu data free kan? Kau pakai prepaid ke? Dia data free memang untuk semua termasuk postpaid dia semua dapat. Oh, maknanya abang ni pun pakai data free ni? Saya dapat data free lah. Kadang-kadang saya habiskan dulu lah. Sebab dia loading. Dapat tak? Hantar dah tekan share screen lah? Dah tekan lah. Tak keluar tu lah, tak keluar pula. Lawak macam ni. Dia sepatutnya dia akan gantikan gambar kamera hantar tu dengan screen tu. Hantar pakai telefon Laptop. Pakai laptop. Sepatutnya laptop lagi senang. Dia kalau share screen sepatutnya laptop tu akan keluar dekat screen kita orang ni. Gambar laptop tu. Macam dah masuk. Ada tak? Ada. 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 Sorry. Itu dah masuk. Okey, kejap minta maaf. Alright. Oi, gambar saya ni. Kau seorang je on kamera. Okey, ada. Keluar ada. Okey. Hantar ni kan apa ni slide show kan dia. Okey. Baik jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertama sekali minta maaf lah lambat. Terlena tadi. Dah jaga dah. Tengah-tengah hari ni. Tiba-tiba tak pernah jadi. Tiba-tiba. Lagi semalam ada buat translation sikit. So lewat tu. Malam. Nak kena hantar pagi tadi kan. Tidur lah semalam. Buat translation untuk hospital lah semalam. Jadi memang tak tidur sebenarnya. Okey, jadi insyaAllah hari ni saya akan kongsikan tentang Rohingya di Malaysia lah antara emosi, opini tu maksudnya pendapat dan solusi lah Baik, jadi kita mulakan dulu dengan sejarah Rohingya lah
Jadi Rohingya ni kalau kita nak baca tentang sejarahnya, kita boleh baca daripada buku A History of Arakan lah, oleh Dr. Muhammad Yunus ya, pada tahun 19 yang diterbitkan pada tahun 1994. Ini antara buku yang bagi saya paling boleh dipercayai lah dan juga buku Air Mata Kesengsaraan Rohingya oleh Dr. Azli Nariah Abdullah ya. Buku ni terbitan Malaysia, memang orang Malaysia yang tulis. Dan buku ni diterbitkan oleh Intim lah ya. Okey, jadi Dr. Azli Nariah ni dia memang kajian dia adalah tentang nilah etnik Rohingya di Malaysia ya. Jadi jadi apa sejarah Rohingya di Malaysia ni ya? Ada banyak pendapat lah semua kan. Tapi secara ringkasnya Rohingya di Malaysia ni Rohingya di Malaysia pula. Sejarah Rohingya ni dia tinggal di satu tempat yang dinamakan sebagai Arakan lah ya. Jadi Arakan ni dia memang sebelah laut daripada Myanmar tu lah ya. Kemudian pada sekitar tahun 800 Masihi lah ya, pedagang Arab pun datang dan ramailah orang Rohingya yang waktu ketika itu dia memeluk Islam Jadi ada satu masa tu, saya tak ingat tahun bila lah sekitar tahun 1400 macam tu lah ya. Kawasan Arakan ni dia telah diserang oleh Burma lah waktu tu sebab Arakan ni dia kawasan yang sangat strategik lah, sebab dia di kawasan laut Jadi Arakan ni oleh kerana ramai rakyat dia telah memeluk Islam kan. Tapi waktu tu sebenarnya raja tu ada perdebatan lah sama ada Raja Arakan pada waktu tu dia memeluk Islam atau tidak lah ya. Nama Raja Arakan tu waktu tu Min Saumun Min Saumun ni sudah masuk Islam ataupun tidak tapi kebanyakan dia kata dia memang dah masuk Islam lah, sebab tu dia berani pergi ke apabila Arakan diserang tu, dia berani pergi kepada kerajaan dinasti Mughal lah ya. Untuk minta suaka politik lah dan bantuan untuk serang balik Burma pada waktu tu. Jadi jadi begitulah silih berganti serangan-serangan, akhirnya kerajaan Arakan ni berjaya dapatkan balik tanah dia tu. Dan sebab dia dapat bantuan daripada dinasti Mughal lah ya. Mongolia tu waktu tu besar lah kan, termasuk dengan askar-askar dia daripada belah-belah Bangladesh semua ada kan ya. Jadi pada waktu tu ramai askar Mughal ni yang tak nak balik ke negeri dia lah ya. Jadi mereka menetap di Arakan. Jadi waktu itulah semakin ramainya orang Rohingya ni di Arakan Okay, kemudian future fast forward dia kemuncak kebencian Burma ni kepada Rohingya ni adalah kerana mereka ni sebenarnya menyokong British lah pada waktu tu Sedangkan Burma pada waktu tu mereka menyokong Jepun jadi yelah, kalau kita bayangkan kalau macam negara kita ni lah ya, orang Melayunya sokong British kan ya, orang Melayunya sokong British tapi orang Cina nya let's say lah contohnya
sokong komunis kan pada waktu tu kan. Jadi akan ada pergeseran dan rasa saling tidak percayalah jadi bila berlaku keadaan tu, jadi ada rasa saling tidak percayalah antara orang Rohingya ni dan juga orang Burma Baik, jadi future fast forward balik pada sekitar tahun 1940-an 50-an lah Jadi pada waktu tu komunisme ni dia sebenarnya sedang cuba untuk tarik ataupun raih sokongan lah daripada rakyat dia. Jadi waktu tu dia dah belajar bahawa kalau dia nak tarik sokongan tu, dia perlukan satu isu yang sangat orang kata isu yang sangat orang kata boleh menyatukan kebanyakan ataupun majoriti daripada daripada rakyat mereka lah pada waktu tu. Dan mereka nampak bahawa isu isu nasionalisme Myanmar untuk orang Myanmar kan dan mereka nampak mereka boleh gunakan isu Rohingya ni ataupun semangat anti Rohingya ni untuk dijadikan orang kata satu hegemoni lah untuk raih sokongan daripada rakyat mereka. Kalau kita tengok sampai sekarang dia jadi laungan macam kita lah kat Malaysia kan, halau Cina kan. Ada setengah kan, yalah yang resis tu kan. Jadi laungan tu sebenarnya ada walaupun kita rasa benda tu sebenarnya memang sangat resis lah kan. Dan kalau kita perasan benda ni sebenarnya diikuti dengan sangat rapat oleh BJP di India. BJP ni parti yang sedang coalition yang sedang menguasai India, mentadbir India sekarang ni. Kalau kita tengok lebih kurang dia punya SOP tu macam diikut style Myanmar ni kenakan kepada orang Islam Jadi orang Islam ni dia daripada segi ni dia bukanlah dibenci sebab dia Islam tapi dibenci sebab sebab hakikat yang dia ni boleh dipergunakan dia ni boleh dikambing hitamkan Jadi begitu lemah sampai tahap macam tu maksudnya macam tu lah macam kita lah, let's say kita nampak golongan yang lemah di Malaysia ni kita tengok orang Rohingya ni kita boleh berkotak-katik kan sebab dia yalah kalau kita nak kambing hitam dengan dia pun boleh kan, dia tak boleh balas sebab dia membaca tak boleh bercakap pun tak pandai sangat kan. Jadi kita boleh terus hentam dan juga hina fitnah dia sebab dia ni tak pandai bercakap dan dia hidup dalam keadaan yang tak ada akses kepada untuk bercakap tu lah Jadi kalau kat Malaysia pun sama juga yang kita buat kat dia kan. Dia tak boleh balas lah sebab dia pun dia tak tahu macam mana nak cakap semua kan kecuali yang agak terbelajar lah Baik, jadi itu kita tengok sebenarnya dia jadi orang Islam ni bukan sebab semata-mata kebencian saja sebab mereka diseksa dan juga sebagainya, tapi kadang-kadang sebab isu yang mereka mudah sekali untuk dijadikan sebagai mangsa dah Baik. Jadi sebab tu kita kata bahawa sebenarnya ialah semarak kemarahan tu betul memang ada, memang dibakar oleh agama tapi sebenarnya kan apa sebab utama sebenarnya dia bukan bermula daripada golongan agamawan tu tapi sebenarnya daripada dasar junta tu sendiri yang memang orang kata dia membenarkan supaya api tu terus marak okay, faham tak? Maksudnya dia feedkan petrol kan supaya api tu terus marak
api tu boleh reda, tapi itulah sebab dia bagi petrol pada setiap masa kan. Jadi dia sentiasa marak dan tak pernah mati lah dan kemuncak penindasan tu adalah pada tahun 1948 lah. Tapi sebelum tu pun memang dah banyak pembunuhan semua, terlalu banyak lah nak cakap dia macam dia lebih dahsyat daripada yang dikenakan terhadap orang Gaza Kalau Gaza kita tengok sekali tu mungkin ada dalam 10, 20 tapi kalau dibunuh kadang-kadang beratus-ratus ribu terus sebab ni masalahnya sampai kita pun tak tahu official statistik dia berapa tapi jadi kerajaan Myanmar ni pada tahun 1991 dia mengadakan satu program namanya Beautiful Clean Nation kalau kita biasanya program Beautiful Clean Nation ni biasanya program yang orang kata mencantikkan alam sekitar semua kan. Tapi ini sebenarnya Clean Nation tu untuk dia cleankan negara dia daripada kaum-kaum yang dia rasakan bukan penduduk dia. Jadi pada tahun 80-an sebenarnya 70-an lagi orang 70-an paling teruk lah bila kita kata tentang New Citizenship Program ni mereka telah menarik kewarganegaraan daripada orang-orang Rohingya ni lah, terutama orang Rohingya lah bukan nak kata orang Rohingya yang kena tapi ada beberapa kaum lagi di Myanmar yang kena lah Baik, jadi pada tahun 1991 tu lebih kurang dalam 250,000 orang Rohingya yang telah diusir lah daripada kampung dan mereka bertebaran lah ke merata-rata dunia Jadi orang Rohingya ni bila dia keluar bila dia nak keluar dia nak pakai sampan semua kan dia pun tak tahu dia akan dihantar ke mana maksudnya dia tak pilih saya nak pergi Amerika kan saya nak pergi mana saya nak pergi Jerman kan tak ada mereka tak pilih jadi dia sebenarnya asalkan dia boleh keluar dari negara dia dah cukup dah sebab tu tak betul lah orang kata memang dia target Malaysia. Bukan dia yang target Malaysia yang target Malaysia tu penyeludup lah Jadi pada kemuncak dia kemuncak penindasan terhadap Rohingya ni adalah pada tahun 2016 disebabkan oleh orang Rohingya ni dah lama ditekan dan juga sebagainya mereka melalui ARSA ARSA ni Rohingya Army lah mereka menyerang junta lah pada tahun 2016 tapi serangan tu tak adalah terlalu orang kata terlalu banyak casualties dia kematian kepada orang Buddhis tapi junta ni pada waktu tu dia balas balik dan bakar lebih daripada 400 kampung orang Rohingya diarahkan je lah Okey, jadi waktu tu memang ramailah yang mati dan memang pada waktu tu kalau kita tengok 2017 pun memang ramai 2017 tu memang famous lah bukan famous maksudnya memang ramai yang terpaksa keluar 2016-2017 tu sebab dia spill over dia sampai Indonesia dia sampai masuk dekat Aceh ada yang dekat Kota Langsa ada yang dekat Medan jadi dia sebenarnya sangat ramai pada waktu tu
Baik, jadi kita pergi seterusnya kepada isu Muslim dari Myanmar. Okey, Muslim daripada Myanmar ni sebenarnya kalau kita kaji betul-betul lah terutama daripada buku yang ditulis oleh Dr. Azli Nariah tu, ya. Dia mendapati bahawa sebenarnya di Malaysia ni Muslim daripada Myanmar ni ada 3 kelompok utama lah, ya. Okey. Yang pertama adalah Rohingya lah, ya. Baik, yang kedua adalah Bengali. Bengali ni dia rupa dia lebih kurang macam Rohingya. Rupa dia macam Rohingya tapi dia lebih kepada orang Bangladesh lah, ya. Bengali. Bengali ni tak semestinya Islam, ya. Tapi dia dalam kawasan Myanmar juga, ya. Dan juga Muslim Myanmar yang lain lah, daripada etnik-etnik lain memang ramai lah, sebab mereka ni dia bukan bawa Islam baru hari tu, baru hari ni kan. Mereka dah masuk Islam ni sejak tahun 800 lagi, mungkin lebih awal daripada kita. Jadi memang banyak etnik sebenarnya, tapi mereka dah jadi minoriti lah pada hari ni. Jadi mereka ni pun jadi mangsa kepada ni lah, ya, kepada Myanmar, junta Myanmar. Sebab ada lebih daripada 130 etnik di Rohingya lah, ya. Dan yang kalau kita tengok tengok sejarah ni, sampai ada buku tentang pemberontakan etnik di silap, sebenarnya bukan, ada lebih 130 etnik di Rohingya tapi di Myanmar, silap. Baik, jadi mereka lari tu sebab apa? Mereka lari tu sebab Sebab nyawa mereka terancam lah, ya. Ni bukan orang kutuk-kutuk ejek-ejek je macam Malaysia. Dia memang dikejar, ya. Ada yang dikejar, kalau jumpa kat mana-mana tiba-tiba mereka dibunuh, memang jadi mangsa lah pada setiap ketika. Kadang-kadang dia tak ada buat apa masalah pun, ya. Okey, jadi bila dah sebab tu kita kata ada orang yang kata kenapa lari? Kenapa tak lawan je kan? Kan? Kenapa tak lawan je? Tak perang je kan? Jadi kita sebenarnya tak ada dalam kedudukan tu. Jadi sebenarnya kita secara psikologi, secara kemanusiaan ni, kita tak layak untuk jaga macam tu, sebab kita tak berada dalam keadaan tu. Dan orang yang telah diperangi sejak beratus-ratus tahun ni, dia bukan yang macam kita ni, kita boleh lawan, kita boleh perang. Mereka lahir-lahir dah dianiaya begitu. Jadi benda tu tak pernah wujud, ya. Orang kata mentaliti takut, ya. Mentaliti hamba, yalah, ada yang kata mentaliti hamba, intellectual tertawan semua kan. Cash mentality kan. Jadi dia lahir-lahir dia dah macam tu. Jadi dia tak pernah ada pemikiran yang canggih lah, ya. Macam orang Yahudi dulu, apabila telah lama telah lama diseksa oleh Firaun, jadi bila Nabi Musa datang sebagai penyelamat mereka, mereka ni jadi orang kata jadi tak nak berubah lah. Kalau kalau Nabi nak buat ni, buatlah sendiri, ya. Kalau nak berperang, peranglah sendiri seorang kan. Dia jadi mentaliti orang kata dah mentaliti yang kita dah tak boleh buat apa dah, ya. Jadi memang macam itulah manusia, bila mereka dijajah oleh kuasa yang lebih besar, jadi dia dah, orang kata dah hidup tu dah tak ada makna dah, ya. Nak berperang, pasrah lah, ya. Mentaliti, orang kata mentaliti hamba semua kan, macam itulah, ya. Sedang cerita, ada satu istilah lagi,
consented slavery lah ya. Consented slavery. Apa, perhambaan dengan cara pemikiran, dengan mereka rela lah ya. Dia tak ada bind dia tak ada ikatan, tapi bila pemikiran dia apa dah macam tu, jadi memang itulah dia reda je lah, pasrah je lah. Okey, jadi bila dia lari, tapi nasib baik yang ada ramai lagi, yang ada orang kata kita kena selamatkan nyawa, kita tak boleh pasrah macam ni, tunggu kena bunuh je kan. Jadi mereka pilih untuk lari lah. Lari, dia nak lari macam mana? Ada setengah, tapi kebanyakannya paling orang kata mainstream lah Paling mainstream adalah lari menggunakan bot lah, sampan Yang sediakan sampan ni adalah orang penyelundup lah Dan mereka sebenarnya, orang Rohingya ni, dia tak ada, macam saya kata tadi lah, dia tak pilih lah Oh, saya nak pergi ke US, saya nak pergi ke Jerman kan, macam naik flight kan. Dia hantar ke mana je, asalkan dia boleh keluar lah daripada tu asalkan dia naik bot lah. Asalkan dia naik bot, asalkan dia naik, lepas naik bot, dan dia pun tak janji kita akan sampai dekat negara ni juga, tak. Mungkin pergi kat mana bot tu berhenti lah. Mana pun berhenti lah Baik, jadi apa, sebab tu mereka ni tak pilih, sebab lagi satu yang kita tak boleh nak terlalu marah, sebab bukan mereka yang pilih Kalau kita nak marah, kita marah penyelundup lah Kalau dulu tahun 2017 kita tolak, kita bawa masuk satu rombongan tu dalam 400 lebih dekat mana dekat belah Kelang, tak silap saya, dia mendarat 2017. Sebahagian lagi dia mendarat dekat Aceh dan juga dia ada dua tempat sebab tempat tu saya pernah pergilah dulu Yang jaga ni pun kawan-kawan saya dalam PEE lah di Indonesia. Jadi waktu tu Indonesia pun terima juga pelarian Rohingya ni. Baik, jadi kalau kita tengok kat sini, dia tak ada pilihan pun untuk lari, nak lari ke mana. Dan ikut statistik, Malaysia ni antara top 3 lah paling ramai Rohingya di dunia ni. Selepas Bangladesh. Bangladesh Bangladesh paling banyak lah sebab ada 1 juta lebih. Sebab dia sebelah kan. 1 juta lebih daripada 1 juta. Bangladesh lebih daripada 1 juta. Sebab di Bangladesh tu ada 4 camp, tak silap. Lebih daripada 4 camp. Camp apa? Camp Rohingya lah Ada namanya Kutu Palong, Palong Kali, Chok Bazar tu kan. Ada 4 tak silap saya. Sebab yang ni betul-betul sahabat-sahabat kita dalam GPM pergilah Jadi mereka tahu. Memang ada di Bangladesh tu, memang ada camp-camp untuk pelarian ni. Dan selepas Malaysia, selepas Bangladesh ni, sebenarnya Arab Saudi pun terima ramai juga. Tak silap dalam 200,000. Turki pun sama, terima dalam jumlah banyak. Tapi Malaysia ni pun antara banyak lah, dalam kalau tak top 3, top 4 lah Sebab kita di Malaysia ni kita ada lebih kurang 130,000 yang masuk daripada tahun 1972 Ada 100,000 hingga 130,000 lah. Ini yang orang kata official sebenarnya kita tak tahu jumlah sebenar yang betul-betul sebenar lah Yang telah berdaftar dengan UNHCR lebih kurang dalam 100,000 dah 97,000 Yang sedang menunggu dalam 20,000 lagi Ini yang kita masuk, yang kita terima secara orang kata apa? Okey, dia turun dekat negara kita terima masuk, kemudian dia masuk Yang masuk melalui jalan tikus dekat Wang Kelian tu kan. Tu kita tak tahu mungkin dah berpuluh-puluh ribu juga sebab kalau kita baru-baru ni sahabat kita dalam ABIM pun ada buat forum Dalam tu dia jemput seorang sister ni. Nama dia Sister Sharifah Shakira lah
daripada apa Rohingya Women Development Network RW. Dia cerita pengalaman dia diseludup Umur dia waktu tu 5 tahun, dia diseludup daripada apa Rohingya bawa ke Thailand tu bawa masuk ke Malaysia Proses dia tu banyak, dia ada macam checkpoint Dan sister Sharifah Shakira ni saya rasa dia agak beruntung lah. Mungkin ayah dia ni dia cerita bahawa ayah dia dah lama sampai Malaysia tapi dia dengan keluarga dia masih kat sana. Ada berlaku satu peristiwa tu dia dulu yang pergi dia dulu pergi. Dia ni mungkin bernasib baik lah, mungkin ayah dia bayar lebih jadi dia ni sampai kepada ayah dia. Macam mana pula cerita orang yang tak berapa nak ada duit, sebab dia katakan untuk seludup seorang ni kena bayar lebih kurang 15,000 seorang. Jadi bagaimana pula cerita dengan mereka yang tak cukup duit ni, maksudnya tak lepas checkpoint ni Sebab tu kita tengok di Wang Kelian tu ada kuburan massal orang Rohingya yang sampai sekarang kita tak tahu berapa ramai jumlah dia Saya pernah pergi hari tu, round lah kan dekat Wang Kelian tu. Memang sampai sekarang ni ada polis yang jaga kawasan tu. Wang Kelian, kat mana? Kelian dekat Perlis. Wang Kelian ni dia sepadan dengan, dia bukit Bukit Wang Kelian. Dia sepadan dengan Thailand Dia atas lagi daripada Gua Kelam. Dan dia tempat strategik lah untuk orang kata untuk seludup-seludup. Daripada Thailand lah. Daripada Thailand Baik, jadi kita tak tahu berapa jumlah dia sebenarnya. Tapi satu NGO pada tahun 2014, NGO tu ada nama dia. Tak ada. Belum lagi kan. Jadi satu NGO pada tahun 2014 di Malaysia lah dia kata sebenarnya nama NGO tu Sekretariat Hikmat Imigran kot. Jadi dia kata pada tahun 2014 Malaysia ni ada lebih kurang 3.4 juta lah tenaga kerja asing iaitu itu yang berdaftar lah Tapi sebenarnya dia kata bila dia buat research sebenarnya jumlah tu lebih dua kali ganda iaitu sebenarnya patutnya 7 juta. Jadi daripada mana datang yang 3 juta lebih ni atau 4 juta lebih ni Dia datang daripada